Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara saya, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Ajiji, Menteri Hamizan, Tan Sri Zulkifli Ali, Ketua Setiausaha Negara, Setiausaha Kerajaan Negeri, Saudara sahabat lama Tan Sri Hanifah Haman, dan semua rakan-rakan, pejabat awam, wakil-wakil masyarakat, ahli parlimen, dan semua yang hadir. Terima kasih kerana sudi hadir menyerikan majlis ini. Dan seperti mana sudah tahu, saya dengan Ketua Menteri dari beberapa daerah tadi termasuk memulakan satu projek besar hidroelektrik untuk menyelesaikan masalah bekalan air dan elektrik di kawasan sekitar Kota Kinabalu. Dan saya sampai ke Labuan dengan maksud untuk memacu pertumbuhan dan menyegarkan balik ekonomi Labuan. Saya lantik Hanifah Haman ni sebagai pengurusi kebadanan, bukan sebagai wakil rakyat. Ada beberapa cadangan yang insya-Allah kita boleh kemukakan. Cadangan jambatan ni memang cadangan lama. Kita lihat kos dia. Jadi rakan-rakan kena tahu kos dia itu dalam kajian terbaru melebihi 6 bilion ringgit. Tentu kita boleh rancang dan lihat keadaan keupayaan. Tetapi volume peralihan jumlah penduduk itu tidak memungkinkan jambatan itu ekonomi. Jadi tentu dia mengambil masa. Kita dalam rancangan pembangunan Labuan ini, kita mengambil langkah-langkah menyegerakan hal-hal yang harus disegerakan. Apa dia? Pengangkutan, ya. Tetapi yang bagi saya yang paling utama adalah bekalan air di Labuan. Saya tidak boleh terima kenyataan negara memacu pertumbuhan begitu hebat dan pelaburan beratus bilion datang. Dan kita nak pacu pertumbuhan Labuan, tapi tak selesai masalah asas air. Sebab itu bila ditanya berapa jumlah, peruntukan awal yang kita berikan untuk Labuan adalah 300 juta ringgit. Ya. Itu semata-mata untuk bekalan air. Tetapi saya telah mengarahkan, ya, kerana ini terlibat juga dalam peranan IOFC yang melibatkan Bank Negara, Suruhanjaya Security dan Bursa. Jadi selewat-lewatnya akhir Januari atau Februari, Bank Negara, Bursa dan Suruhanjaya Security akan mengadakan sidang dan seminar di Labuan untuk mencari jalan untuk mengangkat semula peranan Labuan sebagai offshore financial center yang lebih berkesan. Ini termasuk cadangan terbaru kita tentang instrumen kewangan Islam yang juga terikat dengan peranan offshore. Dan ini juga dengan sendirinya akan menarik. Dia soalnya bahawa dalam tahun-tahun kebelakangan ini tidak ada inisiatif baru di Labuan. Jadi seolah-olah agak tersisih dari arus pertumbuhan dan perkembangan negara. Sejak saya ambil alih tahun lalu, kita minta beberapa bentang kuasa mengkaji semula dan saya juga agak terkejut kerana seperti mana disebut oleh Tan Sri Hanifah tadi, saya di antara yang mula ke sini menyediakan prasarana awal untuk mendirikan ketika itu disebut Offshore Financial Center, dan saya rasmikan projek itu. Tetapi kemudian perkara itu tidak terangkat. Penerbangan terbatas, ya, dan kemudahan beberapa kemudahan asas tertinggal. Jadi saya beritahu dan sudah Mizan tahu, umpamanya mulai tahun depan, mulai Januari, semua jabatan kerajaan persekutuan, semua kementerian
maknanya semua menteri akan bergilir datang ke Labuan, dan setiap kementerian mesti ada projek dan peranan untuk membangunkan semula Labuan sebagai suatu pusat negara penting. Saya kira ini suatu pendekatan yang lebih realistik, lebih praktikal daripada kita memikirkan projek yang puluh bilion. Sudah tahu saya warisi satu kerajaan dengan hutang 1.5 triliun ringgit. Saya warisi satu kerajaan defisit. Defisit maknanya kekuatan kewangan kita ketimbang keupayaan belanja itu jauh kurang. Hasil jauh kurang daripada tanggungan. Berapa defisit kita bila saya ambil alih tahun lalu? 5.6%. Tahun ini kita berjaya kurangkan jadi 5%. Tahun depan kita akan kurangkan lagi. Ya. Tetapi dalam pengurangan ini, kita tak boleh jejaskan soal rakyat. Rakyat tak boleh tunggu. Kerana ekonomi kita meleset, bukan salah rakyat. Banyak faktornya. Termasuk amalan menyakau pemimpin-pemimpin jadi Perdana Menteri untuk apa? Untuk pastikan anak menantu dia juga jadi billionaire. Kalau amalan begini, negara tak akan selamat. Sebab itu saya katakan, yang paling penting yang saya cuba lakukan dalam negara madani ini, ialah memberikan satu pendekatan dan dasar yang sangat jelas. Kamu pimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu akan bertanggungjawab memikul amanah ini. Sama ada kamu Perdana Menteri, atau ketua jabatan, atau komandan, atau guru di sekolah, atau bapa kepada anak-anak, atau ibu yang mendidik anak. Semua kamu akan dipertanggungjawabkan. Tentunya yang paling menggalas amanah yang besar punya tanggungjawab lebih besar. Sebab itu saya syukur alhamdulillah. Dalam boleh politik kita disebut pelbagai skandal kewangan, pelbagai masalah tahun demi tahun, pemimpin silih berganti, ya, tapi amalan ini tidak terhenti. Jadi saya syukur alhamdulillah kerana sudah 1 tahun kerajaan madani ini belum ada satu kes yang melibatkan pemimpin negara ini dalam skandal rasuah. Ya. Dan rakan-rakan saya dalam semua parti termasuk JRS, JPS, PH, UMNO Barisan Nasional, mereka tahu pendirian saya. Kalau ada kes yang melibatkan mana-mana pemimpin, sejak saya mengetuai kerajaan, saya akan ambil tindakan menyingkirkan mereka segera dari pimpinan kerajaan. Ada orang tidak senang dengan pendirian ini kerana mengatakan Anwar tak ada kerja lain, tata kelola dan soal rasuah. Padahal pada pendapat saya, selagi kita tak selesaikan masalah tata kelola, kewangan negara akan dirampas, dirompak oleh segelintir. Jangan pandang ringan. Ada orang, termasuk, baik saya tak kira parti kerajaan, parti pembangkang, bila dia ada kuasa, bagi tanah yang berharga untuk isteri, bagi dia, okey. Bagi projek untuk anak menantu, okey. Ya, amalan ini tak betul, saudara. Negara hebat seperti mana pun, kaya dengan hasil mahsul bagaimanapun, kalau kita izinkan begini, dia tak teratur. Kalau ketuanya menyakau, wakilnya juga menyakau, sehingga penghulu juga menyakau. Jadi oleh demikian, kita harus tegas dan keras. Dan saya seru rakan-rakan di sini, memberi, pertamanya faham mengapa madani. Dan faham betapa sukarnya untuk menyelamatkan negara ini
Dan saya mohon sokongan dan kerjasama semua, termasuk rakyat Selatan. Ya, mudah kita dengar, banyak senang, tapi tidak mudah melaksanakan. Kerana saya juga heran. Saya menjadi pembangkang lama. Saya heran. Saya fikir seolah-olah bila kita nak bersih, saya tak ambil gaji. Elok ahli parlimen saya kata cukup. Saya tak ambil gaji, dan kalau hitung 1 tahun, banyak gaji Perdana Menteri. Saya tak ambil sebab saya fikir, saya nak bagi satu message yang contoh. Tak semua orang jadi pemimpin ini, amalannya nak menggondol kekayaan yang banyak. Ya. Dan kita cuba jimatkan sedaya upaya. Seperti saya tahu, awal-awal dulu, bila kereta dipesan oleh mantan Perdana Menteri dulu, hampir 2 juta ringgit kereta. Saya gunding dan sempat batalkan. Saya batalkan. Ya. Saya sebut hal ini, sudah bukan nak kata saya ini baik atau istimewa. Saya nak bagi message. These things can be done. And this must be done to save our country. And our country deserves much better and can succeed if leaders set a very good example for others. Ini apa kaitannya dengan Labuan? Kita nak mesej ini sampai. Kalau kita dapat jimat, banyak yang kita boleh pulangkan kepada rakyat. Sebanyak projek-projek yang kita sebut sebelum ini. Dan saya ucap terima kasih. Ketua Menteri pun ada. Dan Ketua Menteri Sabah ambil pendekatan se-island yang kita. Ada projek besar, kita tengok Sabah lebih dekat dengan Sabah, ramai orang Sabah di sini. Pen Borneo, sekarang peruntukannya berapa? 16 bilion ringgit. Ya. Belah Sarawak hampir selesai. Belah Sabah lambat lagi nak selesai. Ya, peruntukan sama, tarikh sama, ada masalah dia. Dan saya terima kasih kerana kerajaan negeri ambil keputusan yang sama, iaitu sekarang kita pilih kontraktor ikut tender. Dia mampu buat, kalau dia orang Sabah mampu, silakan. Ikut tender, bukan kerana dia itu penyokong kita, ataupun kroni kita, ataupun anak kita. Dan kalau kita dapat lakukan itu, saya percaya progres itu akan lebih baik dan rakyat Sabah akan punyai Pen Borneo yang boleh dibanggakan. Soal peruntukan tak berbangkit, 16 bilion ringgit itu kita sudah sediakan. Get the tender process in order, qualified contractors, and proceed. Itu pendirian kita. Dan tetapi kalau kita tak ikut dan kita masih ikut cara dan kaedah lama, negara ini tidak mungkin dapat terangkat sebagai negara contoh yang hebat. Saudari, banyak contoh-contoh projek-projek yang diluluskan mengikut apa yang disebut rundingan terus. Sewenang-wenang. Ya. Tebatan banjir, kelengkapan tentera, semua ada masalah. Sebab itu kepada tentera baru-baru ini saya panggil tahun lalu. Ya. At least semua ketua-ketua Parlimen, PAT, Parlimen Tentera Darat, Laut dan Udara. Saya kata, saudara, ini soal keselamatan negara. Kita dah ketinggalan. Berbilion ringgit dibelanjakan, tapi yang sampai itu entah ke mana. Ada yang tak sampai-sampai sampai sekarang. Jadi saya kata, saudara bertanggungjawab. Saudara tahu pesawat mana nak beli. Jangan tanya saya. Saya tidak ada kepakaran itu. Jenis tank yang mana yang paling canggih, yang baik. Saudara tentukan dengan keputusan jawatan teknikal yang baik. Jangan ada campur tangan orang lain. Jangan ada campur tangan ejen, jangan ada campur tangan orang politik. Buat keputusan profesional yang baik,
Dan kemudian Kementerian Keuangan akan runding dengan kerajaan, bukan dengan ejen. Jadi dalam beberapa kes umpamanya termasuk dengan Korea baru ini, dengan Turki, dengan sahabat saya Presiden Tayyip Erdogan, rupa-rupanya bila kita runding begitu, kita boleh jimat wang yang banyak sekali. Ini pendekatan kita baru. Amalan mengambil faedah daripada negara dan memiskinkan rakyat. Alah, kalau dalam kes tentera, itu kompromi tentang keselamatan negara. Dan itu kita harus. So, saudara, bunyinya sekali lagi, lunak. Ramai yang setuju, ramai juga tidak setuju. Kalau saudara ejen dulu, saya tak setuju. Kalau saudara yang amalan duk ambil untung 4-50 juta ringgit satu tahun dengan cara yang tidak bersih, sudah tidak akan sokong. Ini masalah yang kita hadapi. Tapi, kalau saudara doa, insya-Allah, jangan beri mandat, saya akan tetap dengan pendirian ini dan saya akan pasti lawan anasir-anasir yang merosakkan negara ini. Baik. Balik kepada Labuan. Ini saya nak sebut ini kerana mukadimah ini penting. Ini yang disebut tata kelola. Jangan rosakkan. Ini peringatan ni daripada atas sampai ke bawah. Peringatan kepada semua peringkat. Kita kena ingat supaya kalau mau negara ini maju, bukan saja Labuan, Sabah, seluruh negara mau maju, mindset kita, moral dan akhlak kita, nilai kita harus berubah. Kita mesti bangkitkan generasi baru dengan sikap baru menyelamatkan negara. Musuh kita bukan antara kaum, musuh kita bukan orang berlainan agama. Musuh kita ini orang yang melakukan jenayah, merompak kekayaan negara. Sama dia orang Melayu atau orang Islam atau orang Cina atau orang Iban atau Bedayu atau Bajau. Itu bukan soalnya. Soalnya ialah mengangkat orang yang boleh pertahankan nilai dan kebersihan. Dan saya yakin insya-Allah kalau sikap ini betul, kita boleh. Jadi kita boleh tumpu apa yang harus kita lakukan untuk membangunkan negara. Ya. Sebab itu dalam pendekatan kita, termasuk di Labuan, apa dia? Saya kata kita boleh bicara soal maju pertumbuhan, kita boleh bincang soal projek transformasi digital, energy transition, transisi tenaga, mission approach tentang plan perindustrian. Ya, semua itu betul. Tetapi kita kena mula daripada rakyat kita. Miskinnya kita tak sama dengan orang miskin yang tak mampu beli susu untuk bayi kecil. Miskin kita tak sama dengan orang, anak-anak yang ibu bapa yang tak mampu beli school uniform untuk anak-anak sekolah. Maka sebab itu pendekatan kita noktahkan miskin tegak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jabatan wilayah, Jabatan Majlis Agama, tadi saya tengok Perkeso, ICU, semua yang menjalankan tanggungjawab menyelesaikan masalah yang bagi saya utama, menoktahkan miskin tegak pada tahun ini juga. Alhamdulillah nampak berjaya. Ya? Yang kedua, apa yang kita lakukan? Sekolah. Kita bercakap soal transformasi digital, komputer, kemudahan-kemudahan awal, baru. Malah orang bicarakan sekarang artificial intelligence. Tapi tengok sekolah daif, tandas sekolah pun tak tahu. Latih apa? Anak-anak ke sekolah dengan tandas sebahagiannya rosak. Oleh itu, untuk tahun lalu kita selesaikan tandas sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah di kota, bandar, sekolah di kampung, sekolah di pedalaman, 8,500 lebih yang kita selesaikan tahun 2023. Alhamdulillah. Tahun berikut ini, perumahan, pejabat awam, watas guru, rumah watas tentera, polis, immigration. Kadang-kadang keadaan yang sangat lusuh dan parah.
Saya lihat beberapa kawasan perumahan tentera, kemudian termasuk di Eskom. Kita jangan lupa, yang saya boleh bersyarah begini, dengan keadaan tenang dan aman, kerana negara kita aman. Negara kita aman itu tentunya jasa rakyatnya, tetapi dikawal oleh tentera dan polis. Tetapi bila kita adakan Eskom kerana ada pelanggaran dan keganasan pada ketika itu, tengok kemudahan-kemudahannya sangat lemah. Saya lihat bila mendapat maklumat dari Kementerian Pertahanan, saya terkejut. Jadi pada masa itu saya luluskan segera. Saya tak ingat berapa, 200 juta ringgit untuk kemudahan asas, untuk perumahan, untuk semua. Di Eskom dan juga beberapa rumah tentera. Sekarang jadi tahun ini 2024 saya nak tumpu itu juga. Kerana mereka khidmat termasuk rumah guru, rumah pejabat awam. Apakah boleh selesai semua? Nak selesai semua dia perlukan 4 bilion ringgit. Tapi kalau sekadar boleh repair, perbaiki, baik pulih, itu mampu kita lakukan. Dan ini termasuk Labuan. Bila saya sebut sekolah, Labuan. Doktorkan kemiskinan, Labuan. Perumahan rakyat. Jadi Tan Sri Ketua Susun Negara pun ada di sini. Dan dia akan bantu, ada 2 proses. Melalui pacu dan melalui pantau madani di bawah Jabat Perdana Menteri untuk pastikan ini dilaksanakan. Saya tidak mahu amalan saya umumkan kemudian tidak ada tindakan susulan. Sebab itu saya beritahu bahawa Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya minggu depan hari Rabu akan mendapat arahan yang jelas. Ada jadual tiap minggu atau selang 1 minggu mesti seorang menteri atau timbalan menteri turun ke Labuan menyelesaikan masalah-masalah asas ini. Saya sebut tadi bekalan air yang mula jalankan dan saya akan pastikan supaya ada laku fast track. Saya tak berapa setuju tentang rundingan terus ini. Kerana amalan rundingan terus ini, Allah, komisen dan sakau dia teruk sangat. Ya. Saya tengok dulu Jana Wibawa, kemudian Tebatan Banjir. Itu saya tak boleh terima. Jadi kena ada juga, kalaupun nak dipercepatkan, mesti ada proses yang telus, tetapi mesti disegerakan. Bekalan elektrik di Labuan ada masalah ke tidak? Baik, saya tahu ada masalah. Baik, sebab itu minggu lalu dalam mesyuarat Jemaah Menteri saya cadangkan untuk percepatkan betul-betul proses ini, kita bina jana kuasa elektrik yang baru. Dan untuk mempercepatkan dan mengelak daripada proses tender biasa, kita minta Petronas membangunkan jana kuasa di Labuan. Dan Petronas diarah untuk menyegerakan dengan fast track. Kalau boleh mencatat rekod membina jana kuasa untuk keperluan Labuan dalam masa yang sesingkat mungkin. Bukan jangan kata kita tak fikir macam ni kita buat. Ya, tapi saya ingat ini kebetulan oleh kerana Labuan, ini keputusan pertama saya yang tak ikut proses tender. Saya pusing juga kerana saya yang tekankan mesti tender. Tapi kalau beri kepada Petronas, saya fikir tak adalah timbul masalahnya tak. Boleh begitu. Atau nak suruh tender juga. Tak payah. Kalau tender dia lambat, ya, atau fast track tender. Tapi kalau kerana kita beri ke Petronas, dia tidak ada masalah kepentingan atau komisen dan sebagainya tidak timbul. Kita beri amanah pada mereka, mereka jalankan dengan baik. Kerana Petronas, ya. Dan tentunya dia boleh selaraskan dengan Sabah Electrician yang Berhad, kerana ini masih lagi dikendali oleh SESB dan saya percaya Ketua Menteri akan memberikan kerjasama yang baik memastikan SESB menjalankan bersama dengan Petronas dan Petronas
bertindak segera. Saya sebutkan tadi tentang paip-paip usang dan air, 300 juta telah disediakan. Cuma masalahnya ialah bagaimana nak percepatkan proses itu. Kerana masalah tenat. Kalau tenat itu kalau dia ikut proses lama, susah. Jadi Jabatan Kemajuan Wilayah, Persekutuan dan semua penjawat awam yang terlibat, saya harap dapat mesej ini, adakan mesyuarat segera minggu depan. Kalau tak selesaikan minggu depan, cuti mereka dibatalkan untuk tahun ini. Saya bergurau aja. Saya tahu dia boleh buat. Kita ada seminggu lagi, buatlah mesyuarat, selesaikan, buat keputusan. Kalau ada masalah, maklum kepada KSN dan ke pejabat saya akan pastikan dia dapat jalankan. Jadi ini termasuk umpamanya penggantian pam air di Pulau Inud dan Bukit Kalam. 3 projek penggantian pipe sepanjang 70 km, Jalan Muhammad Saleh, Jalan Berbuluh dan lain-lain. Penggantian di Jalan Patau-Patau dan Pulau Inud. Itu dia juga mengambil masa hampir setahun itu untuk siap. Awal 2025. Baik. Ada cadangan baru yang saya bincang dengan Gubernur Bank Negara untuk menjadikan dan menjana dan memacu minat dan pertumbuhan di Labuan IBFC. Ya. Ini disebut insurance captive insurance. Garis panduan tersebut memberi ruang dan fleksibiliti untuk pemain industri berinovasi dalam era digital masa ini. Ini kemudahan baru yang diperkenalkan. Dan saya percaya bila kita Bank Negara dalam tempoh minggu depan mengumumkan secara rasmi, ia akan menarik minat syarikat-syarikat untuk mengadakan pusat di Labuan. Ini di antara inisiatif di bawah Hala 7 Strategik Labuan IBFC, iaitu mempergiatkan pertumbuhan pasaran insurans Labuan. Dan pusat perniagaan dan kewangan antarabangsa Labuan ini kita nak jadikan sebagai hub kewangan Islam yang patuh syariah. Dan seperti mana sudah tahu, awal tahun depan Malaysia akan menganjurkan persidangan ekonomi dan kewangan Islam yang agak besar di dunia. Dan saya juga main peranan kecil dulu, tapi kita pada ketika itu, 80-an, akhir 80-an dan 90-an itu dianggap di antara yang paling ke depan dan paling maju dari segi kewangan Islam. Saya berharap, bercita-cita untuk menjadikan Malaysia ini sebagai di antara yang ke depan. Dan di antara strategi kita ialah menjadikan Labuan IBFC sebagai hub kewangan Islam terkemuka di rantau ini. Cukai pendapatan sepenuhnya selama 5 tahun dikecualikan kepada entiti Labuan yang menjalankan aktiviti perdagangan berkaitan kewangan Islam seperti perbankan digital Islam, bursa digital Islam, syarikat berkaitan ummah dan pengeluar token digital Islam mulai tahun taksiran 2024. Ini bunyinya teknikal sedikit tetapi pengumuman ini penting Pengumuman ini penting kerana soal hub kewangan Islam dan memilih Labuan sebagai pusatnya akan, saya percaya, boleh memberi tarikan baru. Dan dengan hubungan saya yang baik sekarang dengan UAE, Emirat Arab Bersatu, dengan Arab Saudi dan Qatar, saya percaya perkara ini akan dapat menarik lebih banyak dukungan daripada mereka. Petronas
terus komited untuk menambah nilai sumber tenaga di Malaysia termasuk Labuan, dan Petronas memaklum kepada saya tentang peranan mereka untuk memperluaskan lagi kegiatan ini, dan saya percaya beberapa langkah baru akan diumumkan oleh Petronas selewat-lewatnya bulan Februari 2024. Kerana harga barang dan kos sara hidup itu tinggi Labuan. Labuan, Sabah, Sarawak itu di antara tinggi kosnya, kalau banding atau ketimbang dengan Semenanjung. Langkah pertama ialah untuk memperbanyakkan program jualan rahmah. Kerana jualan rahmah ini tentu memberikan menetapkan kos yang jauh lebih rendah. Ini kita akan tentukan. Dan saya tadi umumkan, oleh kerana masalah di Sabah, Sarawak dan Labuan itu lebih rumit daripada Semenanjung, di malam Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah Yusof akan diminta untuk mengusirkan itu kuasa khas untuk menangani masalah ini. Dan kalau ini bermakna memerlukan suntikan kewangan tambahan daripada Kerajaan Persekutuan untuk mengurangkan beban rakyat Labuan, insya-Allah saya akan luluskan awal tahun depan. Dan tentunya kos tinggi, dan Kerajaan Sarawak dan Sabah secara agresif sekarang telah meningkatkan kegiatan agropertanian, dan saya fikir Labuan juga harus memberikan sedikit keutamaan supaya tidak semua bergantung dari barangan yang dibawa dari luar. Itu dapat mengurangkan. Saya telah umumkan soal keuangan Islam, ya. Tetapi berikutan begitu ialah penubuhan Labuan ini juga sebagai pusat blockchain, establishment of Labuan as a blockchain center, ya. Dan merangka strategi untuk mempromosikan pejabat keluarga. Labuan Financial Services Authority bekerjasama rapat dengan agensi domestik untuk menubuhkan pejabat keluarga family office di Malaysia. Ini langkah-langkah tambahan yang boleh menarik, dan kita terpaksa kaji dalam tempoh suku pertama tahun depan sejauh mana ia dapat meningkatkan kegiatan dan merancakkan pertumbuhan di Labuan. Ini selain daripada hal yang biasa kita akan buat. Umpamanya Kerajaan Persekutuan dengan kehadiran menteri-menteri dan kementerian tiap bulan di Labuan, bukan sebagai lawatan biasa tetapi lawatan yang lebih berstruktur. Maknanya ada perjumpaan atau mesyuarat dengan lembaga dan pegawai dan wakil-wakil masyarakat supaya dapat dikenal pasti setiap item yang perlu ditingkatkan. Ada langkah-langkah lain yang saya ingat tak perlu saya tegaskan di sini. Mungkin malam nanti saya tambah sikit sebanyak. Tapi bagi saya, selain daripada apa yang saya sentuh itu, yang penting ialah peruntukan tambahan untuk Labuan seperti yang kita lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Di Sabah ada sedikit sebanyak perbahasan. Ada setengah ahli parlimen dan setengah tokoh politik yang mengatakan kita tidak tambah peruntukan untuk Sabah dan kita beri pada Pulau Pinang. Ini semua orang politik yang karut. Tak betul. Di Pulau Pinang peruntukan untuk 2024 hanya 1.6 bilion ringgit. 1.4 bilion ringgit untuk pembangunan. Di Sabah itu sudah menjejah 6.8 bilion ringgit. Ya. Bukan kerana saya sahabat baik dengan Haji, bukan. Sebab keperluan, dan Sabah dalam banyak hal ketinggalan. Dan 6.8 bilion ringgit ini tidak termasuk 15 bilion ringgit Pen Borneo.
Sebab itu kita kadang-kadang dalam perbahasan wacana, kita kena ikut fakta. Jangan ikut auta. Kadang dia auta nak guna sentimen, nak tarik minat orang Labuan atau minat orang Sabah, maka dia cerita hal-hal yang tidak munasabah. Dia cerita umpamanya saya katakan oleh kerana Anwar orang Pulau Pinang, maka dia beri 10 bilion ringgit kepada Pulau Pinang. Tak betul. Yang projek yang dibangkitkan itu LRT Pulau Pinang itu private sector, bukan peruntukan kerajaan. Peruntukan kerajaan untuk Pulau Pinang 1.4 bilion dan untuk Sabah 6.8 bilion. Itu faktanya untuk 2024. Jadi kerana masalah di Sabah lebih rumit, dan ada hal-hal termasuk jalan, lubang-lubang dan sebagainya, itu kita cuba tangani tahun ini juga. Jadi saudara-saudara, tak adalah umum yang lain semua kita boleh buat. Yang besar-besar puluh-puluh bilion tu kena tunggulah dulu. Hutang masih tinggi. Pelaburan alhamdulillah, walaupun kita kata masalah banyak dihadapi oleh negara-negara, tapi pelaburan Malaysia ini di antara yang tertinggi di Asia. Sekarang ini pelaburan, walaupun saya di San Francisco depan dengan Presiden Joe Biden, belah kanan saya Sekretari Blinken, saya agak keras soal Gaza ni dan Gaza, tetapi dia tidak menjejaskan pelaburan, kerana selepas itu masih ada komitmen pelaburan termasuk dari Google, Tesla, SpaceX, Starlink dan Facebook. Dah banyak lagi yang syarikat-syarikat termasuk GIP, syarikat pelaburan terbesar di dunia yang akan melabur secara besar-besaran di Malaysia. Tapi saya tak ada pilihan. Saudara, bukan kita bercakap di sini, kita bercakap di San Francisco. Dan Joe Biden depan saya, belah kanan Sekretari Blinken, belah kiri Presiden Mexico, ujung sana sikit Presiden Xi Jinping negeri China. Jadi saya dalam teks itu taklah masuk sangat, sikit-sikit sajalah. Kalau teks yang dicadangkan oleh Kementerian Luar, Manipah tahu dia banyak diplomatic language. Kemudian saya dengar satu berucap dan sampai gili saya 10 minit lagi. Saya kata, saya ditakdirkan menjadi Perdana Menteri. Ini satu amanah. Di Gaza, anak-anak kecil, bayi terkorban, wanita, orang awam, rumah dimusnahkan, tanah dirampas. Ini yang disebut oleh pemikir Palestin Edward Said, politics of dispossession. Diambil tanah, dirampas harta, dibunuh anak-anak dan wanita dan orang-orang awam. Habis semua, dispossess. Harga diri dan maruah dia pun tidak ada. Dan mereka tetap bersemangat, ruh perjuangan untuk pertahankan bumi mereka. Takkanlah saya dengan mandat yang diberikan tak boleh sekadar bercakap tegas supaya Presiden Joe Biden dengar keluhan rakyat di dunia ini yang benci dengan kezaliman, benci dengan pembunuhan, benci dengan keganasan. Maka sebab itu saya sebut Presiden, saya tuntut supaya hentikanlah pembunuhan anak-anak wanita. Hentikanlah, stop this madness and insanity. Stop the killings of innocent lives. And stop now. One day you delay will cost more lives and more tragedy. Dan dia, saya tengok dia tenung saja saya. Saya dari negara kecil, Malaysia. Tetapi saya syukur Alhamdulillah. Kerana sokongan rakyat, saya tetap teguh pertahankan kebenaran dan asas.
Jadi untuk pelabuhan sebagai permulaan begini saya dulu, tapi saya nak bagi jaminan lah. Hal-hal yang bisik, ya, sama ada saya umumkan hari ini atau tidak, percayalah, saya nak ubah wajah Labuan sebagai pusat penting. Dan seluruh jentera kerajaan akan dikerahkan untuk pastikan ini berlaku dalam masa yang sesingkat mungkin. Kalau betul dia dapat dipacu dengan hebat dalam beberapa tahun, saya percaya kita boleh buka balik kita jembatan ini dimakikan, insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.